Assalamualaikum dan salam sejahtera semua murid. Apa khabar semua murid? Semoga semua murid berada dalam keadaan yang sihat. Kita akan belajar subjek reka bentuk dan teknologi, di mana kita akan belajar topik reka bentuk pengatur caraan. Ini adalah topik kita iaitu asas reka bentuk pengatur caraan. Di mana dalam video ini kita akan belajar dua subtopik, iaitu subtopik yang pertama adalah struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengatur caraan, dan subtopik yang kedua adalah perbezaan struktur kawalan pilihan dan ulangan melalui algoritma. Sebelum itu, mari kita lihat standard kandungan dan standard pembelajaran. Standard kandungan adalah 6.3 asas reka bentuk pengatur caraan. Manakala standard pembelajaran adalah 6.3.1 menyatakan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengatur caraan. 6.3.2 menghuraikan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. 6.3.3 membezakan struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma dengan kaedah sudukot dan carta alif. Ini pula adalah objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Objektif pembelajaran kita adalah pada akhir PDPC, murid akan dapat pertama, menyatakan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam pengatur caraan. Kedua, menghuraikan struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Ketiga, membezakan struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan melalui algoritma dengan kaedah sudukot dan carta alif. Manakala kriteria kejayaan kita pula adalah murid berjaya menerangkan struktur kawalan pilihan dan ulangan. Jadi, cikgu harap kamu semua telah bersedia. Mari kita mulakan. Robot. Pernah melihat robot? Jika kamu tidak pernah melihat robot, kamu boleh lihat contoh gambar yang diberikan. Ini adalah salah satu contoh rupa robot. Bagaimana robot tu rupa bentuk dia, ini adalah salah satu contoh dia. Robot dapat melakukan pelbagai fungsi seperti menghasilkan barangan, membersihkan rumah dan bermain bola. Robot ni dapat melakukan pelbagai fungsi. Mari lihat video. Mari kita lihat satu video mengenai suatu teknologi robotik. Sepak bola Piala Konfederasi yang tengah berlangsung di Brazil, ada juga turnamen sepak bola tandingan yang tengah berlangsung di Belanda. Kini, para robot juga tengah beradu skill mengolah si kulit kuda. Turnamen sepak bola robot digelar di Eindhoven, Belanda dan diikuti ratusan peserta dari berbagai universitas teknologi ternama di dunia. Para peserta mendesain robot untuk diadu kemampuannya dan robot lain. Kejuaraan ini hanya diikuti 5 robot dari setiap tim. Namun, setiap robot memiliki peran yang mirip dengan sepak bola pada umumnya. Turnamen juga dibagi dalam beberapa
apa yang kamu lihat? Apa yang dapat kamu lihat daripada video yang ditunjukkan tadi? Apa yang dapat cikgu lihat adalah ada satu pertandingan bola sepak. Tapi bukan manusia yang bermain. Robot yang bermain. Kalau kamu dapat lihat ada dua rupa robot yang bermain. Satu seakan bentuk manusia, satu lagi berbentuk seperti kotak-kotak. Tapi ianya bergerak untuk bermain bola. Tapi bagaimana robot ini boleh bermain bola? Bagaimana robot ini boleh bermain bola? Inilah yang akan kita belajar pada topik ini. Bagaimana robot bergerak? Robot boleh bergerak kerana ada atur cara ataupun set arahan yang dimasukkan ke dalam mikro pengawal ataupun otak robot tersebut untuk bergerak. Maknanya robot tu bergerak mengikut arahan. Arahan tu diproses oleh otak robot tu. Di mana set arahan tu adalah atur cara dan otak robot tu adalah mikro pengawal. Okey, kamu boleh lihat contoh gambar yang diberikan. Okey, di mana set arahan itu ataupun atur cara dibuat menggunakan komputer ataupun tablet. Dalam gambar tu adalah tablet. Budak lelaki tu dia buat atur cara dalam tablet tu, kemudian dimasukkan ke dalam mikro pengawal robot tu. Mikro pengawal robot tu dimasukkan menggunakan wire. Jadi robot tu boleh bergerak mengikut atur cara ataupun set arahan yang telah dibuat oleh budak lelaki itu. Okey. Jadi dalam topik ini kita akan belajar membuat pengatur caraan supaya boleh memberi arahan kepada robot untuk bergerak. Dalam topik ini kita akan belajarlah cara membuat pengatur caraan ataupun set arahan supaya boleh memberi arahan kepada robot tu untuk bergerak mengikut set arahan yang telah kita buat ni. Macam mana nak buat? Sebelum kita nak buat robot tu bergerak mengikut set arahan ataupun pengatur caraan yang kita buat tu, kita perlu tahu dulu. Tahu apa? Kita perlu tahu ini. Struktur kawalan pengatur caraan. Sebelum ini kita ada belajar struktur kawalan pengatur caraan pada tahun 4. Tapi itu adalah struktur kawalan jujukan. Pada tahun ini, iaitu tahun 5, kamu akan belajar dua struktur, iaitu struktur kawalan pilihan dan juga struktur kawalan ulangan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan struktur kawalan pilihan ni? Apa yang dimaksudkan dengan struktur kawalan ulangan ni? Mari kita lihat. Struktur kawalan pilihan dan ulangan. Terdapat dua situasi yang dapat kamu lihat ataupun dua gambar yang dapat kamu lihat. Di mana gambar yang pertama adalah struktur kawalan pilihan dan gambar yang kedua adalah struktur kawalan ulangan. Mari kita pergi dulu kepada gambar yang pertama. Struktur kawalan pilihan ialah satu langkah yang mempunyai dua atau lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Okey, kamu lihat gambar di bawah itu. Pilihan pada mesin layan diri membolehkan kita membeli minuman yang berlainan. Jadi kita boleh pilih lah. Kita nak beli air Pepsi ke, air Coca-Cola ke, air Mirinda ke, ataupun air mineral. Tapi tahukah kamu, terdapat 3 jenis struktur kawalan pilihan, iaitu pilihan tunggal, dui pilihan dan pelbagai pilihan. Pilihan tunggal ni macam mana? Pilihan tunggal ni kita boleh pilih ya ataupun tidak. Contoh, dekat situ kita boleh pilih. Kita nak air Pepsi ataupun tidak. Itu adalah pilihan tunggal. Kemudian, apa pula dimaksudkan dengan dui pilihan? Dui pilihan ni, dia ada dua pilihan. Iaitu air Pepsi dan air Coca-Cola. Jadi maknanya kita boleh pilih. Kita nak air Pepsi ke, kita nak air Coca-Cola. Kalau kita tak nak dua-duanya, dia tak keluarlah air, mana-mana air. Dan
Apa pula yang dimaksudkan dengan pelbagai pilihan? Pelbagai pilihan ni banyak pilihan lah. Kamu boleh pilih banyak-banyak pilihan. Dia lebih daripada 2 atau 3 lah. Biasanya 10 lah. Tak 10, 5 pun okey. Contoh, kita boleh pilih air Pepsi, ataupun kita nak air Coca-Cola, ataupun kita nak air Mirinda, ataupun kita nak air mineral. Kita boleh pilih. Okey, kita pergi pula kepada gambar yang kedua, iaitu struktur kawalan ulangan. Struktur kawalan ulangan mempunyai satu set tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Walaupun ada banyak jenis kawalan ulangan, kita akan mempelajari jenis selagi, while sahaja. Okey, kamu boleh lihat gambar yang di bawah. Ada dua situasi di mana satu adalah lampu isyarat dan yang kedua adalah lampu kecemasan van ambulans. Okey, kita pergi dulu kepada lampu isyarat. Kawalan ulangan menjadikan lampu isyarat bertukar-tukar warna pada tempoh masa tertentu dan membolehkan pejalan kaki melintas dengan selamatnya. Okey, bagaimana ia berfungsi? Contohnya macam mula-mula lampu merah 5 saat. Lepas tu lampu kuning 1 saat. Lepas tu lampu hijau 5 saat. Lampu isyarat tu dia akan berulang-ulang sampailah lampu isyarat tu dimatikan. Sama juga dengan kawalan ulangan membolehkan lampu kecemasan van ambulans menyala secara berturutan dan berulang. Begitu juga dengan siren yang berbunyi mengikut sela masa tertentu. Lampu kecemasan van ambulans pun begitu juga. Dia menyala dulu 5 saat, lepas tu dia tak menyala 2 saat, lepas tu dia menyala balik 5 saat. Dia berulang-ulang sampailah pemandu van ambulans tu menutup suis lampu kecemasan van ambulans. Jadi, cikgu harap kamu dapatlah faham bagaimana struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan ni berfungsi. Baiklah, mari kita lihat pula struktur kawalan pilihan dalam algoritma. Okey, mari kita lihat situasinya. Jonis mengajar Alia proses untuk meminjam buku. Alia perlu masuk melalui pintu hadapan perpustakaan dan mencari buku yang dikehendaki. Apabila telah menjumpai buku tersebut, Alia perlu membawa buku berkenaan ke kaunter untuk dipinjam sebelum keluar dari perpustakaan. Baiklah, ini adalah proses untuk meminjam buku. Sebelum itu, kita kena tahu dulu bagaimana tata cara membuat pinjaman buku. Kamu boleh lihat anak panah yang cikgu tunjuk ini. Ini adalah tata cara membuat pinjaman buku. Sebelum kita nak sebelum kita nak buat algoritma berbentuk sudukut ataupun catak alih, kita kena tahu dulu bagaimana tata cara untuk membuat pinjaman buku. Okey, pertama, masuk melalui pintu hadapan perpustakaan. Kedua, cari buku dengan berpandukan kategori. Ketiga, bawa buku ke kaunter pinjaman. Keempat, serahkan buku dan kad perpustakaan di kaunter pinjaman. Kelima, semak tarikh pemulangan yang tercatat pada kad perpustakaan. Dan yang terakhir, keluar dari perpustakaan dengan membawa buku yang dipinjam. Okey, jadi kita faham tata cara membuat pinjaman buku. Jadi mari kita mula membuat sudukut. Okey. Jikalau kamu tidak mengingati cara-cara untuk membuat sudukut, jangan risau. Di sini, lihat anak panah yang cikgu tunjuk ini, ada langkah-langkah menulis sudukut. Yang pertama, kita perlu tulis kenyataan mula. Kedua, kita kena tulis baca input. Dan yang ketiga, kita kena tulis proses arahan input. Dan yang keempat, kita tulis papar output. Dan yang terakhir, barulah kita tulis kenyataan tamat. Okey. Mari kita membuat sudukut. Ini sudukut yang telah siap. Jadi,
Sama, kita kena tulis mula. Mula adalah wajib. Lepas tu kita masuk ke dalam perpustakaan. Kemudian cari buku yang dikehendaki. Jika buku dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Tamat jika keluar dari perpustakaan. Okey, ini adalah sudut untuk membuat pinjaman buku. Mari kita pergi pula kepada carta alih. Carta alih ini seperti yang kita lihat ada bentuk-bentuknya yang tersendiri dan juga ada anak panah. Anak panah untuk menunjuk arah. Menunjuk arah proses tu berjalan lah. Okey. Mula-mula kita tulis mula. Kemudian masuk ke perpustakaan. Kemudian cari buku. Okey. Di sini ada pilihan. Jumpa buku yang dikehendaki. Kalau jumpa, ya. Ya, pinjam buku di kaunter. Okey, lepas tu baru keluar dari perpustakaan. Lepas tu baru tamat. Kalau tak jumpa buku yang dikehendaki. Tidak. Kalau tidak jumpa buku, terus keluar dari perpustakaan. Jadi maknanya kalau jumpa buku, dia pinjam buku. Kalau dia tak jumpa buku, dia terus keluar dari perpustakaan lah. Okey. Tahukah kamu, struktur kawalan jika hanya akan melaksanakan sesuatu penyataan jika didapati benar. Macam mana tu? Macam yang cikgu cakap tadi lah. Okey. Jika jumpa buku yang dikehendaki, ya, baru dia pinjam buku ni. Kalau dia tak jumpa buku yang dikehendaki, tidak, dia keluar dari perpustakaan tu. Maknanya dia tak pinjamlah buku ni. Okey. Ini adalah contoh struktur kawalan pilihan dalam algoritma dalam bentuk sudut kod dan carta alih. Mari kita pergi pula kepada struktur kawalan ulangan dalam algoritma. Okey. Mari kita baca situasinya. Jonis dan rakan-rakan mempunyai latihan sukan di padang sekolah. Mereka perlu beratur di trek larian. Cikgu mengarahkan mereka agar membuat larian sebanyak 3 pusingan untuk memanaskan badan. Okey. Jadi maknanya Jonis dan rakan-rakan perlu berlari. Berlari sebanyak 3 pusingan untuk memanaskan badan. Okey, mari kita buat sudut kod. Ini adalah sudut kod yang telah siap. Sama macam kita buat algoritma untuk struktur kawalan pilihan tadi. Yang pertama kita kena tulis mula. Ini mula, kita kena tulis mula. Mula ni wajib. Dengan tamat pun wajib. Lepas tu mula, lepas tu input. Beratur di trek larian. Lepas tu baru proses berlari perlahan-lahan mengelilingi trek. Okey, ini adalah ulangan dia. Selagi belum cukup 3 pusingan, teruskan larian. Lepas tu tamat selagi tamat. Okey, ini adalah contoh sudut kod. Mari kita pergi pula kepada carta alih. Tetapi kalau kamu tak ingat apa fungsi rupa bentuk simbol untuk carta alih ni, jangan risau. Di sini ada diterangkan. Okey, kamu lihat simbol ini simbol untuk mula atau tamat. Nama dia terminal mula atau tamat. Fungsi dia permulaan atau penamat sesuatu carta alih. Tengok contoh, ada simbol ni hanya ada pada awal dan pada akhir, iaitu untuk mula dan tamat. Kemudian input atau output. Membaca input atau memaparkan output. Okey, proses bentuk dia macam ni. Nama dia proses. Fungsi dia adalah arahan untuk memproses input. Input ni inilah. Beratur di trek larian tapi kita tulis dalam bentuk macam ni. Tujuan dia adalah kita nak proses input tu. Kemudian yang lain daripada yang lainnya, dia ada simbol ni, simbol syarat. Syarat ni hanya ada pada
struktur kawalan ulangan dan pilihan sahaja. Kalau untuk yang kamu belajar di tahun 4, kamu tak menggunakan simbol-simbol ni, kamu tak ada guna sebab kamu tak ada syarat ataupun kamu tak ada pilihan ataupun ulangan. Simbol ni bentuk dia macam ni. Nama dia adalah syarat, fungsi dia adalah menguji syarat. Lepas tu kita ada anak panah. Anak panah, nama dia aliran aktiviti. Fungsi dia adalah menunjuk aliran aktiviti. Okey, mari kita lihat carta alih. Okey, ini adalah carta alih untuk Johnny Sedarah Karakan berlari di trek larian. Okey, mula-mula dia ada mula. Kemudian beratur di trek larian. Kemudian berlari perlahan mengelilingi trek. Okey, kemudian ini dia ada syarat dia. Belum cukup 3 pusingan. Ya, belum cukup. Dia teruskan larian lagi. Sampailah 3 kali. Ni baru kali pertama. Belum cukup 3 pusingan. Ya, baru 2 kali. Okey, dia pusing lagi. Teruskan larian. Lepas tu belum cukup 3 pusingan. Dah cukup 3 pusingan. Tidak. Okey, baru tamat. Macam ni lah. Maknanya dia akan berpusing dekat sini ataupun dia teruskan larian sebanyak 3 kali sampailah dia selesai berlari mengelilingi trek sebanyak cukup 3 pusingan baru dia tamat. Okey. Tahukah kamu struktur kawalan ulangan selagi digunakan apabila bilangan ulangan pada arahan tidak diketahui? Tadi bukan kita dah cakap 3 pusingan ke? Okey, maksud dia dekat sini adalah dekat proses ni adalah arahan dia lah. Berlari perlahan mengelilingi trek tidak dinyatakan berapa kali. Sebab tu kita letak syarat. Belum cukup 3 pusingan, dia lari. Kalau cukup 3 pusingan, dia tak larilah, dia tamat. Okey, itu adalah apa yang dimaksudkan dengan struktur kawalan ulangan selagi digunakan apabila bilangan ulangan pada arahan tidak diketahui. Jadi cikgu harap kamu fahamlah bagaimana untuk membuat sudut kod dan carta alih bagi kedua-dua struktur ni, iaitu struktur kawalan ulangan dan pilihan dalam algoritma. Mari kita lihat pula apa perbezaan antara struktur kawalan pilihan dan ulangan. Tapi untuk contoh ini cikgu masukkan juga dengan struktur kawalan jujukan. Iaitu struktur kawalan jujukan ni kamu ada belajar pada tahun 4. Okey, mari kita pergi dulu pada gambar yang pertama di sebelah kiri. Okey, perkataan jika, if, digunakan pada struktur kawalan pilihan untuk menunjukkan adanya pilihan lain. Perkataan selagi, while, pada struktur kawalan ulangan pula digunakan untuk menunjukkan keadaan berulang-ulang sehingga arahan dipenuhi. Okey, kalau kamu perasan dekat sudut kod ini struktur kawalan pilihan, dia ada jika. Ada jika. Manakala pada struktur kawalan ulangan, ini adalah struktur kawalan ulangan, dekat sudut kod dia ada selagi. Kalau kamu tengok pada struktur kawalan jujukan pula, dia tiada jika, dia tiada selagi. Okey, mari kita lihat beza dia. Kita pergi dulu kepada situasi yang pertama. Saya hendak membancuh air teh panas. Okey, mari kita lihat sudut kod struktur kawalan jujukan. Mula, masak air. Masukkan uncan teh ke dalam cawan. Tuangkan air panas ke dalam cawan. Masukkan sedikit gula, kacau air, tamat. Dia tiada pilihan, dia tiada ulangan. Okey, mari kita pergi pula kepada situasi kedua. Iaitu sudut kod struktur kawalan pilihan. Okey, mula, masak air, masukkan serbuk coklat ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan. Jika mahu susu, maka tambahkan sedikit susu. Tamat jika, kacau air. Tamat.
Dia ada jika. Sebab apa? Sebab kita ada pilihan. Kita nak tambah susu ataupun tidak. Kalau kita nak tambah susu, kita tambahlah susu. Kalau kita tak nak susu, jadi kita tak payahlah tambah susu. Okey. Itu adalah sudukut untuk struktur kawalan pilihan. Mari kita pergi pula kepada situasi yang ketiga. Sudukut struktur kawalan ulangan. Okey. Mula, minum air selagi rasa dahaga, minum air lagi. Tamat selagi, tamat. Okey. Dekat sudukut struktur kawalan ulangan ni ada selagi. Maknanya, selagi dia rasa dahaga, dia minum air lagi. Selagi dia rasa dahaga, dia minum air lagi. Sampailah dia tak rasa dahaga, baru dia tamat selagi, tamat. Jadi, cikgu harap kamu dapatlah membezakan antara sudukut struktur kawalan jujukan, struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Perbezaan dia, kita boleh lihat ada dekat jika untuk struktur kawalan pilihan dan selagi untuk struktur kawalan ulangan. Mari kita pergi pula kepada gambar yang kedua, iaitu gambar di sebelah kanan. Okey. Syarat pada struktur kawalan pilihan memberi pilihan lain jika tidak memilih yang asal. Syarat pada struktur kawalan ulangan pula memberi peluang ulang semula sehingga tamat. Jadi, dekat mana syarat ni? Okey, syarat ni dekat simbol syarat lah. Ni simbol dia. Kamu nampak ni yang bergaris putus-putus warna merah tu. Itu adalah syarat, simbol bagi syarat. Okey, mari kita lihat carta alih struktur kawalan jujukan. Okey, tiada syarat dekat sini. Jadi dia terus mula, masak air, masukkan uncan teh ke dalam cawan, tuangkan air panas ke dalam cawan, masukkan sedikit gula, kacau air, tamat. Dia tiada syarat, jadi dia terus je dari mula sampai tamat. Okey, mari kita pergi pula kepada carta alih struktur kawalan pilihan. Okey. Mula, kemudian masak air, kemudian masukkan serbuk coklat ke dalam cawan, kemudian tuangkan air panas ke dalam cawan. Ni ada syarat. Masuk susu. Ya, kalau ya, masukkan sedikit susu. Tidak, kalau tidak, terus kacau air. Kacau air, tamat. Dia ada pilihan. Nak masukkan susu ataupun tidak. Ya ataupun tidak. Itu adalah untuk contoh carta alih struktur kawalan pilihan. Mari kita pergi pula kepada carta alih struktur kawalan ulangan. Okey. Mula, minum air, masih dahaga? Kalau ya, minum air lagi. Okey, masih dahaga? Tidak, baru tamat. Dia ada ulangan. Kalau masih dahaga, dia minum air lagi. Kalau masih lagi rasa dahaga, dia minum air lagi. Sampailah dia tak rasa dahaga, baru dia tidak, dia tamat. Okey. Tahukah kamu, struktur kawalan jujukan boleh difahami seperti sebuah kereta yang dipandu di jalan yang lurus. Bagi kawalan pilihan pula, pemandu boleh memilih jalan menuju destinasi. Nak pergi kiri ke, nak pergi kanan, boleh pilih. Bagi kawalan ulangan pula adalah seperti kereta F1 yang sedang berlumba di litar yang akan berhenti apabila syarat bilangan pusingan selesai. Maknanya kalau dia nak kena pusing 20 kali litar tu, 20 kalilah baru dia tamat. Itu adalah contoh lain lah bagi struktur kawalan jujukan, struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Jadi tamat sudah pembelajaran kita. Jadi cikgu harap kamu dapatlah faham bagaimana struktur kawalan pilihan dan ulangan ni berfungsi dan bagaimana ingin membuat struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam bentuk algoritma, iaitu bentuk sudukut dan carta alih. Baiklah, bagi menguji kefahaman kamu mengenai pembelajaran tadi, mari kita lakukan sedikit latihan bersama-sama. Okey.
Ini adalah latihan reka bentuk dan teknologi. Reka bentuk pengatur caraan. Jadi kamu boleh salin soalan ini dan jawabnya di buku latihan RBT. Mari kita jawab soalan ini, latihan ini secara bersama-sama. Arahan. Jawab soalan-soalan di bawah. Soalan pertama. Berikan maksud struktur kawalan pilihan. Okey, cikgu ada terangkan tadi. Mari kita lihat. Dekat mana cikgu terangkan tadi? Okey, dekat sini. Struktur kawalan pilihan ialah satu langkah yang mempunyai dua atau lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Okey, kita dah dapat jawapan dia. Mari kita tulis jawapan dia. Okey. Struktur kawalan pilihan ialah satu langkah yang mempunyai dua atau lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Ini adalah jawapan untuk soalan yang pertama. Berikan maksud struktur kawalan pilihan. Jawapannya adalah struktur kawalan pilihan ialah satu langkah yang mempunyai dua atau lebih set tindakan sebagai pilihan untuk dilaksanakan. Mari kita pergi pula kepada soalan yang kedua. Berikan maksud struktur kawalan ulangan. Okey. Ada juga cikgu terangkan tadi. Mari kita lihat. Dekat mana cikgu terangkan tadi? Dekat sini. Struktur kawalan ulangan mempunyai satu set tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Okey, mari kita tulis jawapan dia. Struktur kawalan ulangan mempunyai satu set tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Baiklah, ini adalah jawapan untuk soalan nombor 2, iaitu berikan maksud struktur kawalan ulangan, di mana jawapannya adalah struktur kawalan ulangan mempunyai satu set tindakan yang sentiasa berulang sehingga syarat tersebut dipenuhi. Okey, mari kita pergi pula kepada soalan nombor 3, iaitu tuliskan sudut membeli air di mesin layan diri. Okey, mari kita buat sudut kod untuk membeli air di mesin layan diri. Okey, perkara wajib adalah kita tulis mula dan kita mesti ada tamat. Okey, barulah kita tulis yang kedua. Maknanya kita tulis proses ataupun arahan yang kedua. Pastikan ada jarak. Mula-mula kita kena buat apa? Kita mestilah kena masukkan duit. Okey. Mula, lepas tu kita masukkan duit siling. Duit siling ke dalam mesin. Okey, masukkan duit siling ke dalam mesin. Lepas tu, air terus keluar ke? Tak, air tak terus keluar.
kita kena carilah. Maknanya mesin tu kena carilah air yang kita nak. Okey, kita kena tulis apa? Kita kena tulis cari air yang dikehendaki. Kita nak air apa? Kita nak air Pepsi ke? Kita nak air Coca-Cola ke? Cari air apa? Cari air yang dikehendaki. Kemudian kita kena tulis jika. Jika air dijumpai, kalau air itu dijumpai, maka pergi. Maka pergi pula apa? Maka keluar air. Maknanya keluar air dari mesin lah. Dari mesin. Okey. Jika air dijumpai, maka keluar air dari mesin. Lepas tu, baru kita tulis tamat jika. Maknanya tamat lah. Lepas tu, baru tamat. Okey, selesai. Untuk soalan nombor 3, iaitu tuliskan sudut membeli air di mesin layan diri. Di mana jawapannya adalah mula, masukkan duit siling ke dalam mesin, cari air yang dikehendaki, jika air dijumpai maka keluar dari mesin. Tamat jika, tamat. Maknanya kita boleh pilih, kita ada pilihan. Kalau air tak dijumpai, maknanya keluar duit siling. Macam itulah. Okey, selesai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu dapatlah sedikit pengetahuan tentang struktur kawalan ulangan dan pilihan ini. Jadi itu saja. Bertemu lagi kita pada masa akan datang. Terima kasih.